record dulu. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. InsyaAllah pada malam ni saya akan membimbing anda semua untuk membuat format dan juga membuat penulisan hadis uh, yang nak kata betul, yang betul lah. Okey, anda diberikan fail, semua kita ada fail masing-masing. Semua kita ada fail masing-masing. Bila saya lihat ada fail anda semua ni kadang-kadang berterabur, pening. Dia pening, dia jadi macam-macam lah. Okey, untuk tu saya minta anda semua kita selaraskan semua pergi kepada layout. Pergi kepada layout dekat atas ni, pergi ke margin. Boleh? Custom margin. Pergi ke margin, pergi ke custom margin. Semua buat tu dulu. Supaya saya nak selaraskan. Okay, custom margin. Pergi ke paper. Margin ada paper. Envelope B. B5. Envelope B5. Okay. Kemudian top kita buat semua 2 point. Kita selaras lah. Kita standard kalau semua 2 belaka. Kita standardkan semua 2.5 belaka. Paper envelope. Boleh? Dalam panduan tu saya buat 2.8, tak, hari ni kita standardkan semualah. Envelope B5, margin 2.5 belaka. Okey, semua dah okey? Okey. Dah selesai yang tu. Yang kedua, pergi ke hadis ni. Hadis ni saya tak pasti anda ada install font Ottawa ataupun tidak. Kalau yang ada install font Ottawa ni, dia 14. Hadis ni 14. Yang ni tajuk kepada hadis ni Ottawa 16. Yang ni 14. Yang ni 16. Tetapi bukan huruf besar semua. Sebab saya lihat ada pelajar yang dia buat huruf besar semua ni. Saya dah bagi template huruf kecil. Dah, jujur lo kita bagi dah kan. Siapa tu? Kau apa sih? Siapa tu L tu? Fokus. Duduk depan lepi. Nanti salah kan payah. Okay. Kalau huruf besar sini pergi ke home. A ni capitalize each word. Tekan ni. Siapa yang semua huruf besar tekan sebagai huruf kecil. Okay. Yang kedua, yang ketiga. Bahagian ni hadis ni. Hadis ni tekan sini traditional Arabic. Traditional Arabic. Font 16. Ini ada yang Arabic, ada yang tahap benda kan. Arabic 16. Okay. Font dia 16. Pergi ke layout. Pastikan ni. Layout ni pastikan kosong. Okay. Boleh Pastikan kosong ni. Ni kosong ni. Kemudian habis itu. Boleh tak? Tu siapa tu? Baru dah. Ni. Okay. Kemudian seterusnya Luqman. Luqman. Luqman.
Sorry doktor, Zoom salah. Okey. Okey, seterusnya di sini uh, di sini kosong daripada terjemahan lah, tak ada terjemahan. Dia tak tulis apa nama ni, terjemahan kosong. Daripada Abu Hurairah, Times Roman kan 12. Kemudian pastikan tengok kat sini ni. Kat sini kosong-kosong. Dia bukan auto, kosong. Sini kosong. Indian kosong, spesies semua kosong. Okey. Kemudian di sini font dia 1.0. Okey. Pengajaran Ottawa 16. Sama dengan ni Ottawa 16. Okey, sini font Times Roman 12. Cuma di sini dia punya spacing dia 1.15. Okey. Spacing dia 1.15. Okey, sama juga yang bawah ni. Bila kita drag kemari, bila kita buat A ke bawah ni, maka dia akan jumpa ni kosong ni. Jangan buat auto, pastikan kosong. Boleh Siapa tak dapat angkat tangan, tak saya minta saya ulang, bagi sebagai tahu. Boleh doktor. Okey, ada siapa yang nak perlu diulang? Okey. Siapa tu? Okey. Jelas okey, itu habis yang basic lah. Yang basic. Kemudian yang ke seterusnya dari sudut konten. Dari sudut konten. Dari sudut konten dan pasti, okey, sebelum tu. Kemudian mungkin anda tulis hadis yang kedua lah. Hadis yang kedua. Contoh ni hadis yang kedua kan. Hadis yang kedua contoh. Hadis yang kedua, so sini kena kena tekan enter. Kena tekan enter. Supaya dia akan bermula dengan page yang baru. Nampak tak? Kalau tekan enter, dia akan mula dengan page yang baru. So, supaya dia tak dalam sambung-sambung kemari. Supaya dia tidak bersambung-sambung. Dia terus ke bawah kemari. Begitulah seterusnya. Hadis yang ketiga dan seterusnya lah. Supaya dia elok dia bersambung ke bawah. Okey, jelas Ini ada yang aerial, ada yang ni, dan pastikan semua tu di format yang sama. Sebab tu saya bagi template. Saya bagi template. Okey. Habis yang tu. Kemudian saya nak pergi kepada aspek kandungan. Aspek kandungan. Aspek kandungan ni yang saya nak ulaskan kat sini ialah ini. Bahagian ini. Setiap individu Muslim sewajarnya menerapkan sifat jujur. Contohlah, adalah hamba Allah ni menuliskan. Jadi, bila di tingkat awal ni, kita perlu kepada suatu penjelasan. Kalaulah yang menulis begini, sewajarnya, sepatutnya, mestilah, kita hendaklah. Ini ayat-ayat yang seperti ini dia letak di bawah sekali. Letak di bawah sekali. Ini mula-mula je setiap Indonesia sewajarnya menerapkan sifat jujur. So kena jelaskanlah dulu apa itu jujur itu. Apa itu kejujuran. Supaya bila dijelaskan barulah faham bahawa kita hendaklah menerapkan sifat jujur dalam setiap amalan yang dilakukan. Barulah akhir. Ini ayat-ayat sewajarnya, mestilah, hendaklah.
Benda ni cuba perhatikan dalam anda punya tulisan, hendaklah berada di bahagian akhir sekali lah, kan? Akhir sekali. Bukan di awal. Kalau dilihat dalam contoh yang saya buat ni kan, mula-mula kita jelaskan kejujuran merupakan akhlak mulia yang mencerminkan kepribadian seseorang. Kejujuran menjadikan seseorang tidak hipokrit, berpura-pura atau berpura-pura baik di hadapan orang, sedangkan realiti sebenarnya dua kali, dan sedangkan realitinya tidaklah begitu. Ataupun sedangkan pada realitinya tidaklah begitu. Kejujuran menjadikan seseorang itu bercakap benar, bla 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 bla. Okay. Kemudian kejujuran adalah jujur, semua. Barulah kita huraikanlah. Orang yang betul jujur, ini kejujuran disediakan. Barulah oleh yang demikian, marilah kita berusaha memiliki sifat jujur, bukan berbohong, bukan hipokrit, berusaha di kalangan segala sebenarnya. Barulah sampai habis. Gitu. Maknanya yang ditulis itu ialah penjelasan awal tentang jujur, tentang apa namanya, penjelasan apa dan kenapa perlu dihuraikan dengan sifat jujur. Ada yang saya lihat lah, dia boleh diambil terus daripada ChatGPT, kemudian dia syarah ChatGPT. Jadi ini masalah besar lah sebenarnya, kan. Walaupun saya benarkanlah untuk anda ambil ChatGPT, tapi bila dah siap elok macam ni, barulah guna ChatGPT. Bukan awal-awal lagi pergi ChatGPT jadi haru. Jadi perkara itu maknanya tidak tak kenalah, kan, sebab penjelasan ChatGPT bukan penjelasan kita. So kita yang perlu buatkan. So yang perlu kita buatkan apa? Buatkan penjelasan. Contohnya kan, ada yang menulis berkaitan dengan siapa ya? Kita ambil contoh yang berkaitan dengan 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah. Kan ada yang siapa yang tulis tentang itulah. 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Wal fajri walayalin ashar. Jadi bila dia tulis wal fajri walayalin ashar tu, jadi dia perlu memberi penjelasan kenapa 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah itu bulan yang mulia. Memanglah kita disuruh mulia, tetapi carilah bahan-bahan tu dalam internet, kan. Carilah bahan dalam Indonesia ke apa ke, kenapa benda tu mulia dalam Islam. Carilah bahan, carilah idea. Janganlah semua nak ChatGPT, kan. Carilah idea daripada sana, kan. Barulah kita olah balik, kan. Bahan-bahan itu kita olah balik, kita susun balik supaya dia jadi, kan, perenggan yang kita tulis berkaitan dengan hadis itu biar benar-benar padat dan padu, ada isi. Ada isi. Kalau kita jelaskan, kita hendaklah, kita mestilah, sewajarnya, kita perlulah. Jadi benda tu sebenarnya kurang isi. Yang dijelaskan kenapa kita perlu memuliakan bulan Ramadan, kenapa kita perlu memuliakan bulan Syawal, kenapa kita perlu berpuasa, apa kaitannya. Ini yang perlu untuk dijelaskan, untuk dijelaskan. Saya ambil siapa saya ambil di sini. Saya tengoklah Al-Fatihah. Fatihah. Yang pertama ni okey. Tiba-tiba yang kedua nampak. Sebab itu mana hadisnya, dia memang diambil yang pertama. Sepatutnya inilah diambillah template ini. Digunakanlah, sepatutnya itulah gunanya template. Okey. Ni ayat ni apa? Ya nazna ala kulli alim. Oh, tahiyah. Satu rumah, satu ibadah korban. Korban. Hadis ini
Okey, saya nak sebutkan juga anda perlu untuk melihat antara tajuk ini dengan kandungan hadis, kan? Kandungan hadis ini dengan pengajarannya. Biarlah sama dia punya kandungan ini dengan dia punya tajuk. Okey, biarlah sama. Ya, anda pastikan sebab ni selepas-lepas ni saya akan minta kawan anda yang membuat review. Saya tak nak review lagi panjang. Kawan anda membuat review, dia ada rakan yang membuat semakan dulu. Membuat semakan nanti. So apa yang saya lihat, contohlah kat sini kan. Um, kenapa kenapa setiap uh, rumah ni kewajipan ataupun sunat kifayah, dia bukan fardu kifayah, dia sunat kifayah melaksanakan ibadat korban ni. Satu rumah satu ibadat korban, dia sunat kifayah. Jadi kadang-kadang benda ni kita tak bincangkan kat sini kan. Kalau boleh kita bincangkanlah kan. Jadi pandangan ni saya tak pasti, mungkin ChatGPT kot, wallahu alam lah. Jadi pandangan-pandangan ulama macam ni kita kita tinggalkanlah, bukan maksudnya kita tak buat. Sebab penjelasannya pendek. Kita tak mahu nak menjelaskan masalah hukum yang panjang di sini kan. Sebab tu kalau boleh kita tidaklah tambah hadis, kemudian tambah hadis lagi, tambah terjemahan lagi. So masa yang diberikan tak panjang kan. Tak panjang. Inilah yang perlu untuk diminta diselaraskan lah, dibuat semua supaya bagi jadi selaras. Jadi ini memerlukan anda setiap satu hadis ni kalau tengok kan, cubalah cari kan, cubalah cari penjelasan, pergilah kat sini kan, pergilah ke Google, carilah dalam Google kan, mungkinlah ada penjelasan-penjelasan itu dalam artikel-artikel yang lain kan, artikel-artikel lain kita buka lah kan. Dalam ni setiap rumah satu korban, so kenapa kan. So kita buka lah, carilah, kemudian ubahlah kan. Itu kena, sebab tu kita kena rajin sikit lah untuk buat ini. Janganlah semua bergantung pada ChatGPT. Saya nampak ada, kita tak nak sebut siapa-siapa kan, saya nampak ada sebab dia punya dia adalah Indonesia kan. So sangat sangat bermasalah gitu kan, sangat bermasalah. Okey. Ada siapa nak tanya pasal tu? Bab-bab hukum ni semua kena tengok lah, kena tengok hadis ni, cubalah cari. Kalau tak ada idea Ustaz, tak ada idea apa benda lah nak disyarah hadis ni, cuba copy paste benda ni kat sini kan. Copy paste, pergilah dekat Google ni, tanyalah dia, tengoklah, tanya dia kan. Adalah hadis-hadis yang begini, dia akan syarahkan kan. Tengoklah dia punya maksudnya, mungkin adalah benda, mungkin dia boleh memberikan idea-idea kan. Kita mungkin tak ada idea kan. Itulah gunanya dengan teknologi yang ada pada hari ini. Seperkara lagi yang saya lihat ialah banyak anda melakukan kesalahan dalam ejaan. Kesalahan dalam ejaan yang saya yakin dia berpunca daripada anda tidak mempunyai proof, tidak mempunyai apa orang panggil, dia punya ni language ni. Language ni mungkin dia tak ada language yang menyebabkan apa nama ni, dia tak dapat detect dia punya kesalahan bahasanya. Kesalahan bahasa. Kita ambil contoh lain lah. Ambil contoh lain. Bukanlah sikit tapi faham lah kau ni, kau dah orang baca tak pada-pada kau ni. Orang tengah kelas dia bersembang. Tahulah.
Ni lama tak bertemu orang ni. Dia orang pergi mancing tak nak. Itu kita mancing. Aku dah tak buat dekat lagi. Ada itu nak ya. Kita tak buat. Okey. Ini Ashraf. Jadi tadi Ashraf. Ashraf. lepas aku tu boleh cakap mana lebih ni. Yang result yang email itu ni kan. Hari ni buat, esok dapat. Ni dah. Kau tak ada. Aku tu buka mic. Tahu kan? Bising ya. Aduh. Okay. So kena behave lah dalam kelas. Ya. Okay. Kemudian apa nama ni? Mungkin ni antara contoh lah. Disebabkan oleh tidak mempunyai apa tadi proof, language proof yang menyebabkan kita tak nampak kesalahannya. So harap mempunyai anda install lah. Install ni saya dah tunjuk tadi, anda guna Word apa, Word 2013 ke 2020 ke apa ke, carilah dia punya apa nama, dia punya language dia, proof reading language, apa nama ni, Microsoft Office kan, ada yang mungkin check spelling, grammar carilah dia punya benda tu, dia banyak membantu anda untuk sintesis pun sama, prinsip pun sama nanti. Okey, jadi apa nama ni, saya harap tidak menggunakan macam ni kan, contohnya dia guna ayat Quran lagi. So dia ada ayat Quran, digunakan ayat Quran lagi untuk penjelasan. So bila digunakan begitu menyebabkan apa nama ni, benda jadi panjang. Dia jadi panjang pada benda yang kurang perlu lah. Okey, ada apa-apa yang nak di komen? Saya dah tengok benda dulu dan dulu saya dah cover ke belum? Maaf, saya untuk kan lepas kita justify justify tu apa dia tak macam Tak tak jelas lah siapa nama ni. Tak jelas. Maksud dia lari. Maksud dia macam kita survey kat bahagian atas. Minta maaf, kurang jelas siapa tadi, dia nama Asus. So boleh tulis dia punya masalah dia, sebab saya tak nampak apa nama ni, tak jelas apa yang dimaksudkan. Okay, boleh ya? Maknanya kita justify ni kalau tanya pula apa pula justify ni ni yang benda ni bukan apa nama ni, di tengah-tengah lah, justify. Kalau ada yang tak tahu pula kan, justify. Dan boleh gunakan format
format Panther ni. Format ni maknanya paste kat sini. Itulah tunya format Panther. Contohnya format Panther, yang ni kita boleh tekan ni kat sini, kita tekan pula kat sini. So dia akan ikut semua ni. Itu format Panther lah. Gitu. Okay, siapa lagi Asus saya tak tengok apa nama yang dikomenkan ataupun yang ditanyakan, dan kalau ada apa ni, kalau ada yang boleh jelaskan, bolehlah. Dan saya minta anda perhatikan perkataan hendaklah, sewajarnya, mestilah dalam perenggan yang pertama. Jangan ada perkataan itu. Oleh yang demikian, jangan ada dalam perenggan yang pertama. Pastikan dalam oleh yang demikian, oleh itu, justru, itu bukan dalam perenggan yang pertama. Itu justru semua ni biarlah pada ayat yang ayat yang terakhir, perenggan yang terakhir, oleh yang demikian. Barulah dia punya kena dengan apa nama, dengan konteks penulisan kita yang taklah panjang. Ya, harap semua boleh semak tulisan masing-masing. Dan apa nama ni, boleh upload lah nanti dalam Google Drive yang telah saya berikan. Upload lah nanti. Okey, ada apa nak tanya? Ya, saya. Okey. Dalam yang doktor suruh copy paste tentang hadis tu, di bawah tu dia ada Sahih Bukhari nombor hadis dengan riwayat, lepas tu status hadis. Yang itu kena ambil juga Ustaz? Doktor. Kena ambil. Tapi dia selari dengan ni lah maksud hadis tu. Maksudnya di kiri, bukan ke kanan macam selalu letak tu. Yang ni boleh letak kat sini. Kalau boleh letak kat bawah pun boleh. Letak kat sini pun boleh. Letak kat bawah lah kan. Letak kat sini. Maksudnya tak perlu ada satu spacing lagi lah. Dia tak selepas perlu. daripada maksud. Riwayat. Lepas tu tadi kan doktor saya tertinggal di bahagian Ottawa, di bahagian yang hadis dengan tajuk hadis. Yang itu font dia yang sebenarnya 14 atau 16? Ottawa 14. Tajuk Ottawa ni 14. Yang ni 16. Dia punya tajuk. Yang pengajaran doktor Ottawa berapa? Pengajaran 16. Hadis, jadi tajuk hadis dengan pengajaran. Okay. Lepas tu doktor, tentang tadi kan doktor ada sebut tentang elakkan untuk ayat Quran. Tapi macam mana pula kalau dengan contoh macam saya dapat hadis tentang hak Muslim ke atas Muslim, tapi saya ada letakkan tentang bersin, berkenaan bersin yang mendoakan tu. Jadi kalau untuk tulisan yang Alhamdulillah macam begitu, doktor tak apalah untuk letakkan dalam bahasa Arab dia. Letakkan tak apa. Yang kita cuba elakkan ialah daripada dia letakkan ayat Quran yang panjang. Dia letakkan hadis pula panjang pula kat situ. So udahlah, masa 3 minit kan. Jadi tambah pula dengan ayat Quran pula, tambah dengan hadis pula, tak ada syarah lah. Okey, satu lagi kan doktor. Okey, kan hadis ni pengajaran ni doktor minta dalam 150 dan tidak lebih lah daripada 200. Jadi dia akan makan dalam 2 page. Jadi setiap satu hadis ni 2 page lah doktor. Walaupun dia makan page kedua tu dalam 3-4 baris. Okey, tak apa. Yang page kedua tu tak apa. Yang penting dia dalam, bukan tak boleh lebih daripada 200. Sekarang ni saya mengambil pendirian sebab oleh kerana ramai yang gunakan ChatGPT apa semua bangkai ni, dan terpaksa mungkin dipotong-potong dia akan jadi pendek. So saya mengambil pendirian boleh lebih daripada 200. Nanti sekitar dalam 200 patah perkataan. Kalau yang macam tulisan saya tadi tu, contoh hadis ni
kan, dalam 218. Hmm. Maknanya kalau 200 tu okey lah kan. Kalau 100 setengah ke bawah tu sedikit sangat, di sekitar 200. Itulah. Okay. Ha. Jadi maksudnya untuk satu hadis sekurang 2 page tu, jadi untuk lebihan page yang kosong di page kedua tu tak payah letak hadis lah doktor. Sebab doktor minta 20 hadis. Jadi macam satu hadis untuk pengajaran tu dia akan makan 2 ataupun 2 lah, kira 2. Dia kan satu hadis kurang 2 page lah. Ah, ah. Lebih kurang gitu. Jadi page Satu kedua tu hadis. tak perlu kongsi hadis seterusnya lah kan doktor.